Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan puan-puan, malam ni kita akan menyambung lagi perbincangan kita mengenai hadis al-ifki, hadis tentang fitnah. Al-ifki ini adalah daripada kalimah tak silap saya afika, iaitu berpaling. Berpaling bermaksud berpaling daripada kebenaran, berpaling daripada fakta, berpaling daripada keimanan dan sebagainya. Maka dinamakan hadis itu hadis ifki atau fitnah lah. So semalam kita berhenti setakat mana? Setakat selepas Ummul Mukminin Siti Aisyah bertemu dengan Safwan, maka Safwan mempelawa dia naik tanpa sebarang kata-kata, ya, ingat dekat tu. Kemudian dia pun pulang sampai ke Madinah. Bila sampai dekat Madinah, semua orang kat Madinah masa tu tengok kejadian tu, yang Siti Aisyah baru sampai bersama dengan Safwan, maka tersebarlah fitnah itu. Maka dia pun mula menyebarkan fitnah, mengatakan Siti Aisyah berzina dengan Safwan, yang menyebabkan fitnah itu tersebar, viral lah. Masa tu dia viral sampai semua orang Madinah membicarakan tentang ini. Kita berhenti setakat tu. Jadi hari ni kita nak tahu apa kesudahan cerita itu, apa berlaku kepada Siti Aisyah, apa berlaku kepada Rasulullah SAW, apa berlaku kepada orang Islam, apa berlaku kepada orang munafik, apa yang jadi selepas tu. Kita menyambung sambungan kisah ni malam ni. Panjang lagi. Tak nampak. Panjang lagi. Okey, tapi boleh kot. Okey, kita mulakan insya-Allah. Yang kita berhenti setakat tu semalam, hari ni sambungan dia. Okey, Siti Aisyah cerita bila kami sampai dengan dia sampai dengan Safwan dekat Madinah. Masa tu orang dekat tengok, maka dia pemula menyebarkan fitnah, mengatakan telah berlaku perzinaan antara Siti Aisyah dengan Safwan. Maka itu cerita yang fitnah yang palsu, yang tidak benar. Okey, akan kita sambung cerita tu. Maka Siti Aisyah ceritakan setelah kami sampai ke Madinah itu, kami sampai pada waktu Zuhur, yang semua menjelang Zuhur, tengah hari lah. Maka kata Siti Aisyah, fahalaka min halak. Maka celakalah orang yang celaka-celaka tu. Celakalah daripada segala celaka-celaka orang tu. Siapa dia ni? Siti Aisyah sebut by name dalam hadis ni, sebut. Hadis ni banyak tuan-tuan. Tuan-tuan akan jumpa dalam Sahih Bukhari, tuan-tuan jumpa dalam Imam Ahmad ada juga meriwayatkan hadis yang sama. Hadis fikih ni cuma ada perbezaan kepada beberapa lafaz itu saja. No? Tetapi konteksnya sama ya. Okey, baik. Maka sambung nah. Wa kana allazi tawalla al-ifka Abdullah bin Ubay bin Salul. Faqadimna al-Madinah fashtakaitu biha syahran yufiduna min qawli ashabil ifk. Maka Siti Aisyah kata bila sampai Madinah tu, celakalah orang yang paling celaka yang menyebarkan cerita ini. Kepalanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, kepala munafik Madinah. Kita dah cerita dah sebelum ini pada episod lepas bahawasanya memang orang munafik Madinah masa tu mereka join perang Bani Mustalik ini pada tahun ke-6 Hijrah, pada bulan Syakban. Kerana mereka nak rebut rampasan harta, mereka nak rampasan perang kan. Tapi rupanya antara sebab daripada di sana juga, mereka lah antara penyebar fitnah terbesar. Malangnya fitnah ini dimulakan oleh golongan munafik yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Malangnya orang beriman mempercayainya. Ini satu kesedihan, alhamdulillah. Ini satu kesedihan kepada umat Islam bila mana orang munafik membawa cerita, menyebarkan cerita palsu, menyebarkan fitnah palsu, tetapi orang beriman mempercayainya. Hatta sampai tahap almost, bukan saya kata semua, almost kebanyakan penduduk Madinah mempercayainya. Maka kata Siti Aisyah yang memulakan benda ni Abdullah bin Ubay bin Salul, bapa munafik. Baik, ingat nama dia nah, Abdullah bin Ubay bin Salul. Okey, jangan buat nama anak Abdullah bin Ubay bin Salul pula. Dengar macam nama Arab ni cantik ni, adakah itu bapa munafik? Ya, baik. Maka Siti Aisyah kata depa ni ada cerita dia lah mula, tapi orang beriman pi percaya yalah tuan-tuan, cerita buruk ni yang laku. Terus saya sebut kan, positif vibes, orang tak berapa minat. Tetapi sekali kita buat satu, orang kata apa, cliffhanger apa clickbait apa negative bite, orang sangat suka. Cerita tentang kebaikan orang jarang nak bicarakan, orang jarang nak sembang. Tetapi cerita tentang keburukan, tentang fitnah, tentang kesilapan seseorang, tentang kemungkaran seseorang, tentang keaiban seseorang, cerita tu lah yang paling sensasi dan seronok. Itu sifat manusia, dia suka tentang keburukan orang lain sehingga dia terlupa keburukan yang ada pada diri dia.
Okey, maka ada hadis ni juga malam ni nak mengajak kepada kita bahawasanya bagaimana adab kita dalam mendepani cerita-cerita viral. Dalam hadis ni juga ajak kita. Adab kita dalam mendepani cerita-cerita yang belum tentu kesahihannya. Tak pasti jangan kongsi. Layarilah laman web sebenarnya.com kan, untuk kita mengetahui fakta. Tak pasti jangan kongsi kan. Maka ini antaranya. Okey, baik. Maka tuan kata Siti Aisyah, fashtakaitu biha syahran yufiduna min qawli ashabil ifki. Bila sampai ke Madinah aku demam. Kata Siti Aisyah nak jadi cerita bila sampai Madinah, maka Siti Aisyah demam. Demam pula kata Siti Aisyah selama sebulan. Maka lagi seronoklah dia punya cerita. Hang tengok, kalau tak buat takkan demam. Sampai demam kawan tu. Siti Aisyah kan muda lagi, masih lagi kanak-kanak. Maka berceritalah apa, demam lah sampai. Tapi memang benar Siti Aisyah demam selama sebulan. Sampai Siti Aisyah kata, yufiduna min qawli ashabil ifki. Aku tak tahu ceritalah. Bila mana mereka duk cerita ni viral, duk sebab satu rumah ke satu rumah, satu mulut ke satu mulut, duk cerita pasal keburukan Siti Aisyah, tentang keburukan Safwan yang direka, yang tidak benar sama sekali. Cerita tuan-tuan, dia ada dua jenis tau. Satu cerita tu satu, orang pergi cerita ke orang 10, dia exaggerate cerita. Tu satu. Ada satu lagi cerita, orang tu tak buat apa langsung, kosong, tetapi dicerita kepada orang 10. Ini lagi teruk lah. Satu fitnah itu dia datang dalam bentuk dia reka cerita yang tidak ada, satu. Yang kedua, fitnah juga datang dalam bentuk cerita yang ada, dia exaggerate, dia tambah. Itu juga fitnah. Kita jangan kata saya tak fitnah dia, saya tambah ya. Tambah tu fitnah. Kan? Maka cerita daripada tidak ada ni tak berlaku apa pun antara Siti Aisyah dengan Safwan. Tapi depa pi reka cerita, exaggerate cerita, gubah cerita, tweet, Bigo, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, semua ni sampai viral seluruh Madinah. Sedang Siti Aisyah tak tahu apa-apa. Sebab kata Siti Aisyah, aku demam sebulan duduk di rumah, tak tahu cerita. Zaman tu tidak ada Facebook, tidak ada apa semua nak buka tengok apa sedang berlaku kan. Jadi tak tahu apa cerita. Maka kata Siti Aisyah, aku demam, tak dengar cerita ni. Wa yaribuni fi waj'i anni la ara minan nabi sallallahu alaihi wasallam al-lutfa. Aku tak perasan apa pun dan aku tak detect apa pun sebab yalah kalau Siti Aisyah keluar rumah, orang akan pandang dan serong dan sebagainya, orang mula bercakap-cakap di belakang, mungkin dia boleh detect benda tu kan. Tetapi dia dah duduk di rumah, tak sihat, demam, teruk sebulan, tak keluar langsung rumah, maka dia tak tahu apa berlaku di luar. Tak tahu, aku tak boleh detect apa pun. Tak perasan apa pun kecuali, ini nampak kecuali dia kata apa? Inni la ara minan nabi sallallahu alaihi wasallam al-lutfa alladhi kuntu ara minhu hina amrad. Aku tak perasan apa pun apa yang berlaku sebenarnya. Aku tak tahu cerita. Sedangkan di Madinah masa tu dah viral dah. Dan aku tak perasan apa pun melainkan ada sedikit yang aku notice perasan daripada Rasulullah SAW, iaitu apa kata Siti Aisyah, inni la ara minan nabi sallallahu alaihi wasallam al-lutfa alladhi kuntu ara minhu hina al-amrad. Aku cuma perasan sesuatu ya. Selalunya bila aku sakit, aku akan dapat lihat sisi kelembutan Rasulullah. Sisi caring Rasulullah, sisi manja Rasulullah, sisi baik yang caring, yang jaga, yang lutfa, lembut, lunak. Tetapi kali ni aku sakit, aku tak nampak benda tu daripada Nabi. Satu yang tu aku perasan. Aku rasa macam strange. Selalu Nabi dia bila aku sakit ni dia akan baik, dia akan main suap makan and so on so forth. Buat macam-macam. Tetapi kali ni aku sakit dia tak ada benda tu. Apa kata Siti Aisyah? Allazi kuntu ara minhu hina amrad. Yang selalu aku tengok bila mana aku sakit, selalu yang Rasulullah buat macam tu kat aku, jaga layan apa semua. Tapi kali ni kurang. La arani, aku tidak melihat minan Nabi SAW al-lutfa, daripada Nabi itu kelembutan ataupun caring ataupun contoh faham lah maksud saya kan. Selalu Rasulullah akan take a good care of me, akan jaga sungguh-sungguh. Tapi kali ni aku sakit, Rasulullah apa Rasulullah buat? Kata Siti Aisyah, Rasulullah cuma innama yadkhulu fayusallimu summa yaqulu kayfatikum la ash'uru bi syai'in min dhalik. Kata Siti Aisyah, apa yang Nabi buat? Innama yadkhulu fayusallimu summa yaqul kayfatikum. Maka Nabi
Tapi walau bagaimanapun Nabi tak abai tanggungjawab sebagai seorang suami. Nabi still akan masuk hari-hari pergi melawat Siti Aisyah tengah sakit. Nabi akan masuk di rumah dan Nabi akan bagi salam. Innama dakhaltu, kata Siti Aisyah, bila mana Nabi akan masuk rumah, Nabi masuk. Nabi masuk, innama yadkhulu fayusallimu, dan Nabi akan bagi salam. Assalamualaikum. Nabi bagi salam elok. Nabi tak cerkah, Nabi tak maki hamun, Nabi tak penampak kata hang, tak ada. Nabi bukan jenis macam tu. Nabi masuk siap bagi salam lagi. Nabi bagi salam, summa yaqulu kaifatikum. Nabi akan tanya, macam mana hari ni? How are you today? Bagaimana kamu hari ni, sihat ke tak? Kaifatikum, bagaimana kamu rasa hari ni, sihat ke tak? And so on. Nabi kan, Siti Aisyah kata yang tu Nabi buat. Nabi tak abai, Nabi tak tinggal tanggungjawab dia. Cuma selalunya kalau demam hari-hari lain ni, Nabi akan lebih lembut, jaga sungguh-sungguh. Tapi kali ni Nabi agak slow. Dia tak kata Nabi marah dia tak kata Nabi berkasak tengking, tidak. Cuma Nabi, yalah, lelaki tuan-tuan kan, suami dia ada satu something yang macam dia sampai merentap jiwa Rasulullah tau. Sampai Rasulullah pun rasa macam, ya Allah, macam mana ni kan. Tapi Nabi still melazimi, menekuni Siti Aisyah, memberi salam, mengambil take a good care of her. Ambil berat, sungguh jaga, tanya khabar macam mana hari ni, sihat ke tak. Siti Aisyah kata, aku pun tak detect apalah, cuma perasan pasal apa Nabi lain. Selalu Nabi akan lebih lembut masa aku tengah sakit. Macam tu kan. Maka tuan-tuan, saya sambung okey. Hatta taqahtu fa kharajtu ana wa ummu Mistah qibala al-manasi'. Maka dia kata hatta naqahtu, sehingga kan aku hampir sembuh. Fa kharajtu ana wa ummu Mistah tu qibala al-manasi'. Kata Siti Aisyah, aku pun tak perasan sampailah sekat sebulan lebih dah aku dah beransur ke bawah. Malam tu aku keluar dengan Ummu Mistah, dia sebut nama. Adik-beradik jugalah. Dia keluar dengan Ummu Mistah. Saya keluar malam. Waktu malam tu dia keluar dengan Ummu Mistah pergi mana? Qibal al-manasi', pi manasi'. Al-manasi', tuan-tuan dengan al-manasi', alif lam mim nun alif sin a. Al-manasi' bermaksud, kalau tuan-tuan jumpalah, bermaksud tempat buang air. Tempat buang air. Orang dulu-dulu ni depa nak pi buang air, depa tak ada tandas dulu. So depa akan pi buang di tempat yang jauh lah daripada rumah, dan depa akan buat di waktu malam. Tempat tu depa sebut sebagai manasi'. Al-manasi', tertutup lah, terjaga, perempuan asin, lelaki asin lah, masing-masing tempat lah. Tetapi jauh daripada pandangan orang. Disebut sebagai al-manasi'. Maka kata Siti Aisyah, satu malam tu aku keluar lah dengan Ummu Mistah ni nak pi al-manasi'. Nak pi tengok, nak pi buang air kan. Maka keluarlah. Okey. Mutabarrazuna la nakhruju illa lailan ila lail. Zaman tu kami tak keluar lah waktu serang, waktu siang nak buang air ni. Kami akan pergi waktu malam, orang tak ada, orang bakat tidur belakang dah. Orang perempuan ni kami akan ada seorang teman, sama-sama perempuan, kami akan pergi lah buang air. Okey, kami akan keluar waktu malam, kata Siti Aisyah. Maksud apa? Hadis ni Siti Aisyah cerita kat kita ni nak bagi clear. Sebab Siti Aisyah dah tahu dah, hadis ni orang akan cerita sampai kiamat. So, to be clear, Siti Aisyah cerita dekat kita details. Sampai tahap orang tidak boleh bersoal. Kenapa Siti Aisyah keluar malam? Sebab pergi tandas. Kenapa pergi tandas pula? Sebab zaman tu tandas tidak ada lagi. Nampak? Dia cerita satu-satu. Tengok dia cerita ni. Wa zalika qabla anna nattaqizal kunfa qariban min buyutina. Kerana pada zaman itu wa zalika qabla an nattaqizal kunfu an nattaqizal al-kunufa qariban min buyutina. Kata Siti Aisyah, kerana pada zaman itu, pada zaman kami dulu ni, kami tak buat tandas dekat dengan rumah. Kami tak buat tempat buang air dekat dengan rumah. Kami tak buat macam tu. Kami tak buat. Zaman kami dulu, zaman itu, kami nak pi buang air besar atau buang air kecil, kami akan pi manasik, pi jauh, keluar malam-malam, malam saja. Kami akan keluar, berlindung pada orang tak nampak, baru kami pi buang air waktu malam. Dan kerana apa? Kerana pada zaman itu kami tidak mendirikan tandas berdekatan, qariban min buyutina, kata Siti Aisyah. Kami tak mendirikan tandas dekat dengan rumah kami. Apa isyarat pada hadis ni? Bermaksud zaman hadis ni diriwayatkan lepas pada tu, orang Arab telah pun ada tandas dekat dengan rumah. Okey. Orang Arab telah pun ada tandas dekat dengan rumah.
Sebab Siti Aisyah kata zaman kami dulu jauh. Bermaksud nak bagi mereka ni faham, nak bagi kita faham bahawasanya kalau kita rasa pelik, pasal apa nak kena keluar malam? Yes, sebab kata Siti Aisyah zaman kami tandas jauh, kami tak buat tandas dekat dengan rumah macam tu. Okey. Wa amruna amrul Arab al-awwal fil barriyah. Kami ni macam orang Arab lama lah. Al-Arab al-awwal bermaksud Arab klasik ataupun Arab kuno. Arab orang dulu, orang Arab lama yang memang tak ada tandas dekat-dekat rumah. Kami ada tradisi Arab lama iaitu kami akan buang air jauh daripada rumah. Okey, tidak berdekatan dengan rumah, tidak ada tandas, tempat buang air berdekatan dengan rumah melainkan jauh. Maka zaman itu kata Siti Aisyah kami buat macam orang Arab lama. Okey, zaman tu. Bila ni? Tahun ke-6 Hijrah. Baik. So fa aqbaltu ana wa ummu Mistah bintu Abi Ruhmin namshi fa'athawrat fi mirtiha faqalat ta'isa Mistah faqultu laha bi'sa ma qulti atusabbina rajulan syahida badra. Maka kata Siti Aisyah bila saya jalan dengan Ummu Mistah ni, jalan sampai dekat sumur itu, ada wadi kawasan ayak tu, Ummu Mistah terjatuh. Bila dia terjatuh, dia termencarut macam tu, bukan termencarut, termelatah. Tapi termelatah tu dia sebut perkataan macam celaka tau. Celaka pula dia sebut nama Mistah, nama anak dia. Tak tahulah, mungkin tradisi zaman tu macam kita lah, kepala bapa macam tu kan, tersebut nama ni kan. Mungkin orang Arab zaman tu saya tak tahulah, tradisi depa akan celaka ni kan. Macam kita bertuah punya budak kan. Bila dia terjatuh, ayak tu terpelanting kena baju dia, lepas tu dia tersebut terkeluar pada mulut dia, celaka Mistah macam tu. Ummu Mistah bermaksud mak Mistah. So celaka Mistah ni celaka anak dia lah, lagu tu lah. Bila kata macam tu, Siti Aisyah tegur. Siti Aisyah tegur dia. Siti Aisyah kata apa? Faqultu laha, aku berkata kepadanya, bi sama qulti, buruknya kata-kata hang ni. Pasal apa ambil melatah lagu tu? Nah, banyak lagi yang boleh sebut. Ni pun satu pengajaran daripada hadis ni juga. Melatah ni tuan-tuan. Saya bidang psikologi, saya punya majoring saya. Melatah ni adalah satu dia habit lah. Tetapi dia boleh dibentuk. Melatah ni dia boleh dibentuk. Kalau kita melazimi perkataan yang lucah, maka latahan kita itu akan jadi lucah. Tapi kalau kita melazimi kalimat-kalimat yang thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang elok, maka bila mana kita termelatah, meskipun bukan jadi habit kita akan terkeluar kalimat-kalimat yang elok. Allahu Akbar. Allah jatuh. Macam tu kan. Dia tak akan terkeluar. Contoh, tak payah bagi contoh lah kan. Dia akan selalunya, dia akan mengeluarkan perkataan yang sering dia keluarkan. Itu melatah. Dia boleh dibentuk. Okey? Jangan kita bergalasan, tak boleh, mana boleh. Kalau kita tidak pernah tahu dan tidak pernah gunakan perkataan lucah itu, bagaimana bila kita melatah benda itu keluar? Bermaksud kita pernah guna dan rajin guna. Jadi biasakan diri untuk membentuk kalimat-kalimat yang baik yang akan terpancur keluar daripada lisan kita ketika mana kita tidak bersedia ataupun melatah. Okey? Baik. Maka Siti Aisyah tegur. Siti Aisyah kata apa? Buruknya. Bi sama qulti. Buruknya apa yang kata tadi tu. Tak elok hang kata macam tu. Okey? Atusabbina rajulan syahida badra. Adakah hang nak celakakan orang yang syahid dalam perang Badar? Maknanya apa, Mistah ni dia pejuang Badar. Nah, kata Siti Aisyah, walaupun hang termelatah tersebut, takkan sampai hang kata macam tu. Kawan ni, anak hang ni, dia ni berjuang di medan Badar. Nah, pejuang Badar, takkan hang nak termelatah pun, banyak lagi perkataan lain nak sebut. Jangan sebut macam tu, tak elok. Tegur lagi tu. Dalam hadis ni ada juga pengajaran untuk kita. Baik. Maka bila tegur macam tu tuan-tuan, terdiamlah Ummu Mistah ni. Terdiamlah Ummu Mistah ni. Maka bila Ummu Mistah ni terdiam, Siti Aisyah tegur dia. Dia pun berasa macam, aduh, dia ingat aku seorang teruk. Macam tu. Ibarat macam tu lah. Dia pun terus dia keluar. Ini satu benda, satu pengajaran lagi. Bila Siti Aisyah tegur dia, maka dia jadi macam terdiam. Kemudian terus dia kata. Apa kata-kata dia kata apa? Tak dengar nah. Faqalat, maka berkata Ummu Mistah, ya hanta alam tasma'i ma qalu fa akhbar alam tasma'i ma qalu. Kata Ummu Mistah,
Aduhai macam tu, aduhai, aduh. Aduh mak macam tu lah kan. Hang ni macam tu bahasa utara lah. Okey, macam tu. Apa kata umum Miftah? Aduhai lah senang saya bahasa buku dia, aduhai lah macam tu lah. Aduhai hang ni Siti Aisyah, hang tak tahu cerita ke? Hang betul-betul tak tahu ke? Macam tu. Bahasa KL dia, awak ni betul-betul tak tahu ke? Nampak KL lah. Betul ke awak ni betul-betul tak tahu? Siti Aisyah, betul ke awak ni betul-betul tak tahu? Awak memang tak pernah dengar apa-apa ke? Awak tak dengar apa-apa ke? Macam tu kan. Miftah kata kan. Bahasa Penang kata, hang memang tak dengar cerita apa ke Aisyah? Hang tak tengok TV ke lagu tu lah? Hang tak dengar kau duk cerita apa ni? Siti Aisyah tak faham. Siapa kau ni duk tak duk nak angin ni kan? Aku tegur dia elok. Tiba-tiba dia nak talar belah aku balik. Kan? Dia kata, Aisyah, hang tak tahu cerita ke? Hang tak dengar cerita ke? Tak tengok TV? Betul lah. Astro kan bagi channel percuma movie ni sampai 18 bulan 4. Ni saya tambah lah. Tak ada lamatan. Hang tak tengok TV ke? Hang tak dengar cerita ke? Kan? Maka Siti Aisyah jadi pelik. Apa benda hang ni? What are you talking about? Macam tu lah kan. Maka kata umum Miftah, kata Siti Aisyah, bila umum Miftah kata macam tu, hang tak tahu cerita apa ke? You don't hear anything? Tak dengar apa-apa ke? Maka Siti Aisyah tak tahu, tak dengar apa-apa. Siapa? Apa yang sedang berlaku? Maka terus umum Miftah ni cerita. Ni yang kata umum Miftah perempuan ni pun kadang-kadang ni. Dia pergi cerita kat Siti Aisyah. Patut tuan-tuan tengok tuan. Rasulullah pun tak cerita. Rasulullah masuk dalam rumah tegur sihat ke tak? Rasulullah sengap ya. Rasulullah tak pergi maki dia, Rasulullah tak marah dia, Rasulullah tak mengamuk. Rasulullah nak tunggu wahyu daripada Allah Taala. Itu Rasulullah punya prinsip. Hanya Allah Taala sajalah yang akan memberikan kebenarannya. Rasulullah tidak tuduh melulu. Okey, dan orang lain pun pakat jaga tak pi kepo apa-apa. Tapi umum Miftah ni dia pula pi habaq. Ni Aisyah tak dengar cerita ke? Hang tak tahu lagi ke? Ni heboh dah situ Madinah cerita pasal hang ni. Macam tu pi habaq macam tu. Maka umum Miftah pun dia bila dia kena trigger macam tu, Siti Aisyah tegur dia, maka dia pun kata, wahai Aisyah, dia sebut apa, saya nak baca matan kata apa, ya hantahu alam tasma'i ma qalu. Ni Aisyah, you tak dengar kau orang nak cerita ni? Hang tak dengar kau orang nak cerita apa kat hang pasal hang ni? Ni hang memang tak dengar apa langsung ke? Hang tak tahu apa pasal tu ke? Kata lagu tu kan. Maka tuan-tuan, nampak dah tuan-tuan. Saya nak orang perempuan saya minta maaf, tapi perangai ni diwarisi sampai hari ni, betul tak? Perangai orang yang nak memulakan cerita yang sensasi, perangai ni saya ulang, perangai orang yang nak menyebarkan ataupun menyampaikan ataupun memulakan cerita yang sensasi, dia mesti akan mula dengan perkataan, hang tak dengar ke? Hang tahu lagi tak? Bahasa KL macam mana? Kau dah dengar ke? Kau tak tahu lagi ke? Kau dah tahu belum? Macam tu kan? Orang utara cakap, ni hang tak dengar cerita lagi ke? Ni duk heboh dah ni oi. Ni Aisyah hang tak dengar cerita lagi kan ni oi. Duk orang nak cerita pasal hang merata dah ni. Lagu tu. Ayat ini, kalimat ini rupanya telah diwarisi sejak zaman tahun ke-6 Hijrah. Sebab apa? Adalah hadis disebut. Apa kata umum Miftah? Alam tasma'i ma qalu. Hang tak dengar ke dia pun duk cerita belakang-belakang dah ni. Ni Aisyah oi, belakang hang ni dia pun cerita macam-macam dah, hang tak tahu apa ke? Maknanya sunnah itu, sunnah orang perempuan zaman umum Miftah ni diikuti sampai hari ni. Maknanya orang yang bercakap dalam ruang lingkup yang macam tu, rupanya ada hadis. Rupanya ada hadis sebut. Memang orang macam tu dia akan cakap macam tu. Awak tangan saya telefon aku ni telefon ni. Dia akan cakap macam tu. Ya, ni hang tak dengar cerita lagi kan ni? Orang nak cerita pasal hang kata dah ni. Hang seorang tak tahu lagi ni. Hai. Maka semangat tu nak cerita pasal orang tu, dia akan mulakan dengan kata-kata, hang tak tahu lagi ke? Ni nak cerita dengan hang ni, hang tak tahu apa lagi ke? Ni kau nampak dengan hang ni. Merata dah orang nak canang pasal hang Syahoi. Macam tu. Ni saya tambah lah dia punya melodi dia. Tetapi lagu tu lah matan sebut. Sebab umum Miftah kata, alam tasma'i ma qalu. Hang tak dengar apa kau nak cerita pasal hang ni. Macam tu. Maka Siti Aisyah tak tahu apa siapa dia ni nak buat cerita apa ni kan. Maka tuan-tuan, kata Aisyah jawab dia tak tahulah. Kemudian fa akhbartani biqauli ahli al-ifki. Maka dia pun terus cerita kat aku semua benda. Terus dia cerita kat aku semua benda.
Kata Siti Aisyah, lepas aku kata aku tak tahu tu, dia cerita terus. Fa akhbartani sorry. Fa akhbartani biqauli ahli al-ifki. Terus dia cerita kat aku semua. A to Z dia cerita. Dia kata, saya pada awal sampai habis. Hantar dia berkata kat hang, kono kata macam ni, kono kata macam ni, buat macam tu. Cerita habis tutit-tutit ni. Nah, cerita ni kata apa nama dia kata ke hang, kata geram, kata balik. Lepas tu kata geram, kata balik. Lepas tu aku geram, aku kata kat dia. Lepas aku kata kat dia, aku kata tu, kata geram, kata dia balik. Dia geram, dia tak biar, dia kata balik. Lepas dia kata tu, kata aku, kata balik kat dia. Macam tu lah. Cerita A to Z. Ya. Fa akhbartani bima qali al-ifki, kata Siti Aisyah. Dia cerita aku whole story. Perempuan, ingat ni. Kalau Ummu Mistah tak cerita, dia ada dua sudut lah. Satu sudut, baik juga dia cerita tu. Tapi satu sudut yang lain, saya lebih memandang kepada better dia tak payah cerita. Sebab Nabi pun tak cerita. Nabi pun tak pergi kata ke Aisyah, wahai Aisyah, betulkah buat sekian-sekian benda? Aisyah, hang ni betulkah? Tidak. Nabi tunggu wahyu Allah. Itu sunnahnya. Tetapi Ummu Mistah pergi cerita kat Siti Aisyah, orang lain tak cerita. Ummu Mistah pergi cerita kat Aisyah, satu sudut baik. Sebab apa? Sebab mungkin dia tak rela kekasih dia, sahabat dia, saudara dia, orang duk kata kat belakang, maka dia pergi habaq. Satu sudut baik. Satu sudut lagi, dia tak boleh simpan lama-lama, dia geram. Cerita ni aku tak habaq kat orang, aku jadi geram ni, habaq ni, dia pun pergi habaq. Dan maka berhati-hati wahai kaum wanita dan lelaki dalam nak menyampaikan cerita, hatta kepada tuan punya badan. Sebab apa? Kesan dia apa? Ni kesan dia, saya baca kat tuan-tuan. Apa kesan dia? Ni kesan dia, ibu kita cerita ni. Selepas Ummu Mistah cerita macam tu, fa akhbartani biqauli ahli al-ifki, lepas dia cerita semua kat aku tu, fa azdattu maradan ila maradi, bertambahlah demam aku tadi tu. Demam aku tadi tu yang baru nak kebah makin teruk. Nampak itu kesan dia, tuan-tuan. Sebab tu ada benda yang kita kena simpan, ada benda yang kita kena tunggu sampailah selesai. Saya kata dah semalam kan, orang putih ada peribahasa time heal, masa akan menyembuhkan. Ada benda yang kita kena simpan dan biarkan dia berlalu. Ada benda yang kita boleh cerita dan tanya elok-elok. Tapi dalam perspektif hadis ini, sunnah yang Nabi pilih adalah Nabi berdiam dan tunggu wahyu daripada Allah. Dan para sahabat yang lain pun, hatta Abu Bakar sendiri pun tak pergi tegur anak dia, tak pergi maki, wahai Aisyah, hang buat macam ni ke? Tidak. Hatta ibu pada Siti Aisyah, isteri Sayyidina Abu Bakar pun tidak pergi kata, wahai Aisyah, betul ke hang buat benda ni? Tidak. Masing-masing diam. Sebab apa? Sebab faham Aisyah sedang sakit. Dia sedang demam. Sebulan demam, tuan-tuan. Bukan demam yang sikit, bukan demam yang biasa. Demam sebulan ni bermaksud demam yang teruk. Tiba-tiba, out of any sensitivity, tanpa ada any sensitif, Ummu Mistah pergi buka cerita kat Aisyah. Dia kata, hang tak tahu lagi ke? Semua duk kata kat hang ni Aisyah. A to Z dia cerita. Maka Aisyah kata, bila dia cerita macam tu, terus bertambahlah demam aku ini. Fa'azdattu zada, daripada kalimat zada, iaitu pertambahan. Tambahlah. Bertambahlah. Fa'azdattu maradan ila maradi. Bertambahlah demam ke atas demam aku tadi tu. Bermaksud demam Aisyah bertambah teruk, menggigil tubuh Aisyah. Demam dia makin teruk, gigilan dia makin kuat. Dia makin susah hati. Dah lah sakit, dah demam teruk, dah tambahkan susah hati, lagi sakit. Nampak? Itu kena hati-hati juga. Kita ni bila tengok kawan kita sakit, kena ujian, kena fitnah, kita dengar cerita yang tak elok, jangan pergi tambah lagi benda tu. Tunggu sat, hold sat. Apa tindakan kita? Kita diam dan jangan sebarkan kepada orang lain. Okey? Itu kaedah dia. Maka tapi kesilapan kat sini bila Ummu Mistah pergi cerita. Tapi mungkin Ummu Mistah kita bersangka baik pada para sahabat. Mungkin Ummu Mistah pun berniat baik. Dia tak mau Siti Aisyah tak tahu cerita ni, tak elok. Baik aku habaq sebelum hang tak tahu apa-apa orang cerita pasal hang ni kan, baik aku habaq. Macam itulah kot, mungkin niat dia baik. Okey. Maka Aisyah kata bila jadi macam tu aku bertambah demam. Tak lalu makan, daripada tak lalu makan lagi tak lalu. Daripada panas badan makin panas. Daripada menggigil jadi lagi menggigil. Daripada penat jadi lagi penat. Sakit lagi sakit. Susah hati, tuan-tuan. Susah hati. Bila orang fitnah kita ni jangan katalah, tuan-tuan. Susah hati. Susah hati sungguh-sungguh. Susah hati sungguh-sungguh. Wallahi susah hati. Makan tak lalu, apa pun tak lalu ni. Maka kata Siti Aisyah, falamma raja'tu ila baiti dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasallama faqala kaifa tikum faqultu idzan li ila abawai qalat wa ana hina izin uridu an astayqina al khabar
min qibalihima. Maka kata Siti Aisyah, aku pun dah penat, letih sangat dah ni dengan cerita ni, sakit, aku balik rumah. Rasulullah mai. Saya kata aku balik rumah, maka Rasulullah pun sampai. Rasulullah seperti selalunya, Rasulullah sampai rumah Siti Aisyah, Rasulullah bagi salam, Assalamualaikum Aisyah. Macam mana hari ni, okey tak? Nabi tanya. Nampak tak tuan-tuan, Nabi macam mana? Suami macam mana? Nampak? Tanya elok, Aisyah hari ni sihat ke tak? Dengan kalimat, dengan lafaz yang baik, dengan nada yang baik. Nabi tanya, wahai Aisyah, hari ni sihat ke tak? Nabi tak tahu yang Aisyah dah tahu cerita dah ni. Maka Nabi tanya elok, Aisyah, sihat ke tak hari ni? Dan Siti Aisyah, apa Siti Aisyah jawab? Siti Aisyah cerita, lepas Rasulullah bagi salam dan tanya khabar aku, faqultu, aku berkata, i'zanali ila abawaya, tolonglah ya Rasulullah, boleh tak saya nak minta izin, saya nak balik rumah mak ayah saya. Tengok akhlak seorang isteri. Meskipun dalam keadaan begini, dia tidak menyerang suaminya. Dia tak serang Nabi tau. Ni ibu kita. Dia tak kata, abang tahu dah kan cerita sebenar kan? Abang tahu dah kan orang duk cerita pasal cik kan? Abang tahu kan merata keliling Madinah duk kata pasal cik kan? Awak abang tak bela cik? Awak abang tak kata apa-apa? Abang sembunyi pada cik? Abang rahsia pada cik? Awak abang aman cik yang terkenal sangat? Bang? Dia tak kata lagu tu. Saya tak pergi serang lagu tu. Awak abang nak rahsia pada cik? Siapa cik dia kotor sangat ke? Dah. Dia tak buat macam tu. Nampak? Dia masih lagi rational. Dia masih lagi relax. Nabi pun relax. Nabi kata, wahai Aisyah, apa khabar kamu hari ni? Saya menjawab elok. Padahal dalam hati ni berat sangat dah ni. Dan keadaan dia tahu yang Nabi pun dah tahu. Dan dia tahu benda ni fitnah. Tetapi apa dia buat? Dia cuma cakap elok, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, i'zan li ila abawaya. Ya Rasulullah, tolong saya minta izin kat Rasulullah, saya nak balik duduk rumah mak ayah saya, boleh tak? Wahai para isteri, para wanita, ingat bila kita ada masalah, balik cari mak ayah. Itu the best solution. Meskipun ibu ayah kita tidak ada masters ataupun PhD, tetapi mereka lah pakar motivasi dan perunding yang terbaik. Wallahi. Meskipun kadang-kadang mereka tidak ada jawapan yang keluar daripada mulut mereka, tetapi hanya dengan memandang wajah mereka, hati kita akan jadi tenang. Percayalah. Maka itu yang dibuat oleh Siti Aisyah. Bila dia diuji dengan fitnah macam tu, dia penat, dia ada sakit, dia tahu satu dunia tak percaya kat dia, maka dia kata kat Rasulullah, dia tak mengamuk. Dia cuma kata, ya Rasulullah, i'zan li, izinkan saya untuk pulang rumah mak ayah saya, boleh tak? Dia tanya elok. Maka kata Nabi, maka kata Siti Aisyah, fa'azina li, maka Nabi pun izinkan. Tuan-tuan tengok Nabi punya baik. Dalam keadaan Nabi pun dilema, susah hati, tak tahu cerita sebenar. Wahyu tak turun, tuan-tuan. Wahyu tak turun masa ni. Tuhan nak uji kita. Tuhan nak uji saat macam ni. Tuhan nak tengok macam mana sikap orang beriman. Macam mana sikap orang beriman kan. Maka Nabi pun izinkan. Fa'azana li, kata Siti Aisyah. Maka Nabi izinkan aku untuk balik. Nabi rasional, Nabi positif, Nabi cool. Nabi tak menyerang melulu. Siti Aisyah pun tidak mengamuk melulu, tak kata suami dia sembunyi di belakang dia ke, tak beritahu kat dia ke, orang yang selama ni orang sedang kata kat dia. Aisyah pun tak serang Nabi, Nabi pun tak marah Aisyah. Harmoni rumah tangga ini, tuan-tuan. Harmoni rumah tangga ini. Kita kena ingat lagu tu lah, no. Maka tuan-tuan, Siti Aisyah kata, aku pun balik. Aku pun balik rumah. Fa'ataitu abawaya faqultu li ummi ma yatahaddasu bihin nas. Aku balik rumah, sampai rumah terus aku tanya mak aku. Faqultu li ummi, aku tanya mak aku terus, dia cari mak dia dulu, tuan-tuan. Mak dia kata, yatahaddasu bihin nas, ma yatahaddasu bihin nas. Mak dengar lagi cerita semua orang cerita pasal cik ni. Mak tahu tak cerita ni? Mak dia angguklah. Maknanya ibu dia dah tahu, ayah dia Sayyidina Abu Bakar pun dah tahu, semua orang Madinah dah tahu. Tetapi para sahabat yang muktabar ni memilih untuk diam. Tak mau nak campur rumah tangga orang dan tak mau nak bercakap benda-benda fitnah yang tidak tahu pokok pangkalnya. Tetapi mereka sebarkan dan viralkan cerita ini seolah-olah cerita itu benar. Ingat tuan-tuan, satu akhlak yang kita kena pegang. Cerita yang tidak benar, bila diulang beribu kali dan diulang oleh ratusan dan ribuan orang, akhirnya orang kata berdaya dan mengatakan itu benar. Tidak. Orang yang pernah kena fitnah, dia akan tahu benda ni. Cerita yang tidak benar, bila diulang-ulang dan diulang-ulang oleh ribuan ataupun jutaan orang, akhirnya orang akan percaya mengatakan benda ni betul. Apa alasannya apa?
Kalau tak betul, takkan ramai orang cerita. Kalau benda ni tak betul, takkan orang ramai nak cerita. Nampak? Penyakit tak? Penyakit, tuan-tuan. Penyakit. Penyakit ni dah berlaku bila? Sejak zaman Nabi lagi. Dah ada dah. Mereka pakai satu indikator, kebenaran itu adalah terletak pada bila mana orang ramai cerita. Oh, sakit tuan-tuan kalau cakap macam tu. Bila ramai orang percaya, maka benda ni betul. Tak boleh ukur macam tu, tuan-tuan. Kebenaran bukan diukur dengan berapa ramai orang percaya, berapa ramai orang cerita. Kalau macam tu, semua benda yang viral itu adalah benar. Tak boleh percaya macam tu. Sebab itu ada beberapa orang sahabat yang memilih untuk diam dan tunggu perkabaran daripada Allah Ta'ala. Tetapi sebahagian besar penduduk Madinah pilih untuk cerita dan mengatakan alasan itu. Kalau tak betul, takkan orang cerita. Kalau tak betul, nampak tak? Kalau tak betul dia buat benda tu, takkan ramai orang cerita. Yang orang ramai cerita tu pun ambil dari mana? Ambil dari orang ramai juga. Tidak kuat alasan ini. Tapi itulah resam manusia yang berlaku menggunakan alasan ramai orang cerita, maka benda ni betul. Fitnah tidak akan menjadi kebenaran hanya dengan orang ramai repeat cerita tu. Fitnah tidak akan menjadi benar hanya dengan ramai orang menyebarkan cerita tu. Sejak bila benda fitnah, bila disebarkan ramai-ramai, benda itu jadi benar? Tidak. Ini kita kena pegang betul-betul. Hari ni orang nak sebar mesej-mesej viral, mesej-mesej berantai, suruh isi form ni, bagi tahu kematian di tempat tu kerana orang ni, kematian di tempat ni kerana orang tu. Wallahi tuan-tuan, benda ni tak membantu langsung. They just trigger the panic. Hanya mencetuskan panik dalam kalangan masyarakat. Orang yang macam ni, tolonglah, stop lah. Anda tak membantu, tuan-tuan. Seriously. Tapi sebab cerita-cerita yang palsu, yang menyebabkan orang ramai jadi panik. Dulu masa COVID, masa mula-mula jadi hari tu kan orang pakat sebab. Hospital tu dah ada seorang lari keluar. Hospital ni dah ada seorang tak mengaku habaq. Maka pakat dia rejuk rendah habis, pakat lari habis, pakat susah hati, pakat tak mampu hospital, pakat... Allahu Akbar. Pasal apa kita nak kena jadi orang yang macam tu? Kepada pemula fitnah, jangan buat. Kita nak bantu macam mana? Tak pasti, jangan kongsi. Layarilah laman web sebenarnya.com. Jangan kongsi, tuan-tuan. Jangan pilih untuk berdiam, biar pilih. Orang nak semak, kita diam cukuplah. Saya jumpa banyak, tuan-tuan. Saya sebutlah, paling kuat orang fitnah ni orang politik lah. Belah mana pun bagi saya sama lah. Minta maaf lah, orang nak kata apa kata, tapi bagi saya sama ya. Kedua-dua belah pihak. Golongan ini tak tahulah tuan-tuan, mai COVID pun dia tak berhenti bergaduh, tak faham sungguh saya. Bergaduh, memfitnah, sebab ni jadi tak selesai-selesai. Tak tahulah punca dia apa. Dalam membahagi tak mahu cerita lah. Tapi geram. 2 hari lepas kot saya buat Zoom dengan geng-geng Ibn Rijal dalam grup. Kami sembang pasal food security dalam grup WhatsApp. Menarik cerita tu. Nantilah kita akan buat sembang santai pasal baik tu. Orang yang menyebarkan itu sagi ada hadis tentang tu. Saya sambung cerita lah. Baik. Tuan-tuan. Maka dia tanya kat mak dia, faqultu li ummi ma yatahaddasu bihin nas. Mak tahu lagi cerita manusia duk cerita semua ni, mak. Mak tahu tak? Apa kata Siti Aisyah? Faqalat, mak dia kata apa? Mak dia cuma kata macam ni. Faqalat, kata ibuku, ya bunayyahu hawwini ala nafsik sya'na fa wallahi laqallama kanat imra'atun qattun wadi'atun 'inda rajulin yuhibbuha wa laha dara'irun illa akthara 'alaiha faqultu subhanallah. Aksara alaiha. Maka kata ibu dia, wahai Aisyah, wahai anakku, sabarlah. Memang telah menjadi lumrah. Ni ibu dia sebut ni, ini kata-kata ibu Siti Aisyah, isteri Sayyidina Abu Bakar. Memang telah menjadi lumrah seseorang wanita yang cantik, yang ada kelebihan tertentu, yang dikasihi oleh suami dia, yang dalam kehidupan berumah tangga bermadu ini sentiasa akan menjadi buah mulut orang dan sentiasa didengki oleh orang. Ini sudah menjadi sunnatullah dia. Ini telah menjadi lumrah dia. Kata ibunya, wahai anakku, sabarlah. Tahan diri, sabar. Memang jadi lumrah. Awak ini anak yang baik, anak yang cantik, yang disayangi oleh suami, yang hidup dalam keadaan orang pandang sehingga baik, bijak, kekasih isteri Rasulullah pula. Maka sentiasa menjadi perhatian orang untuk dikecam. Jadi tuan-tuan yang kena kecam,
tuan-tuan yang kena fitnah, tuan-tuan kena ingat bahawasanya tuan-tuan adalah terpilih. Tuan-tuan adalah orang yang baik. Tuan-tuan adalah orang yang dipilih untuk terima ujian ini. Sabarlah, sabar banyak-banyak. Ada hikmahnya itu. Siti Aisyah kena lagi teruk pada kita, tuan-tuan. Ibu kita kan. Maka apa kata ibu Siti Aisyah? Sabar wahai anak, memang telah menjadi lumrah orang yang baik, yang lawa, yang segak, yang dikasihi oleh suami sentiasa akan menjadi bahan ataupun medium ataupun tempat untuk orang kecam. Selalunya orang yang kena kecam ini, selalunya orang yang dikecam itu, selalunya dia superior daripada orang yang mengecam. Perasan tak? Selalunya orang yang dikecam itu, selalunya dia lebih hebat daripada orang yang mengecam. Dia memfitnah lah, memfitnah. No? Sesama nak? Wala aktahilu binaumin summa asbahtu fada'a Rasulullah SAW alayya bin Abi Talib. Setakat ni. Wala aktahilu binaumin summa asbahtu. Aku lepas pada tu aku tak boleh tidur malam, kata Siti Aisyah. Malam tu aku tak lena. Tidur tidak lena, tuan-tuan. Betul, bila kita susah hati, tidur pun tak lena. Susah hati, tuan-tuan. Siti Aisyah susah hati, kata aku tak tidur malam dan aku menangis sepanjang malam hatta asbahtu, sampai subuh. Daripada malam Siti Aisyah tidak boleh tidur sampai ke subuh dia menangis. Susah hati orang kata kat dia. Orang fitnah dia. Okey. Tuan-tuan boleh bayang tak situasi yang sedang ditanggung oleh Siti Aisyah sekarang masa itu, ketika mana seluruh Madinah tidak mempercayai dia. Apa yang diharapkan cuma Allah Ta'ala sajalah. Sagi-sagi saya akan cerita Siti Aisyah, cita-cita dia, apa yang diharapkan daripada Allah. Sagi dia adalah hadis ni. Maka kata Siti Aisyah, aku tak boleh lena malam, susah hati memikirkan keadaan ini sampai ke subuh tak boleh lena. Okey, meanwhile, dalam pada masa itu, okey. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alayya bin Abi Talib. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi meanwhile, satu segi yang lain, Nabi panggil Fada'a Rasulullah Ali bin Abi Talib. Nabi di rumah Nabi pula masa tu, kata Siti Aisyah. Masa tu Nabi di rumah pula. Aku di rumah Abu Bakar, kata Siti Aisyah, di rumah ayahku. Masa tu di rumah Siti Aisyah pula, di rumah Nabi pula. Nabi panggil dua orang. Nabi panggil siapa? Fada'a Ali bin Abi Talib seorang, wa Usamah bin Zaid. Nabi panggil Sayyidina Ali dengan Nabi panggil Usamah. Dua orang yang Nabi percaya ni untuk duduk sembang saat dengan Nabi. Perihal apa ni? Perihal kes ni lah, kes rumah tangga Nabi ni. Nabi nak minta pendapat. Nabi nak minta pendapat. Tuan-tuan yang sedang mengalami krisis rumah tangga sekarang kena dengar hadis ni. Macam mana Nabi handle krisis ini. Tengok. Nabi panggil yang terdekat, sepupu Nabi, menantu Nabi kan. Sahabat yang qarib, yang akrab. Dan Nabi tak panggil sahabat-sahabat yang senior. Sebab yalah mungkin ada penilaian tertentu oleh Nabi yang kita tak tahu. Kenapa Nabi pilih yang muda-muda untuk Nabi sembang bab ni. Okey. Nampak dah sunnah dah kan. Nabi ambil yang muda-muda untuk Nabi sembang bab ni. Ada mungkin alasan tertentu lah. Okay? Tapi itu sunnahnya begitulah. Nabi tak ambil yang sahabat-sahabat yang semisal Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, apatah lagi Sayyidina Abu Bakar, Pak Mutua Nabi kan. Tapi Nabi ambil Usamah dengan Sayyidina Ali. Yang muda-muda ni. Mungkin orang muda ni, bukan saya kata orang tua tak bagus, tapi mungkin dalam meminta pertimbangan dan pendapat, mungkin yang muda-muda itu lebih rasional. Mungkin lah, saya bukan kata semua nah. Mungkin. Maka Nabi panggil Usamah dengan Ali untuk sembang. Hina stalbatha al-wahyu yastashiruhuma fi firaqi ahli. Maka panggil untuk sembang sebab masa tu wahyu tak turun lama. Allah Ta'ala prolong tunggu wahyu hold jangan turun lagi, nak tengok apa tindakan orang beriman. Macam mana tindakan orang Madinah, bagaimana reaksi orang Madinah dalam mendepani, dalam menerima hadis begini, dalam menerima fitnah begini. Maka wahyu tak tunggu lama, maka Nabi pun susah hati, makin tambah susah hati Nabi, orang makin ramai sembang. Yang sedang bersembang ni isteri Nabi. Macam mana Nabi susah hati, kan? Maka tuan-tuan, kata Siti Aisyah, maka Nabi pun panggil lah Ali dengan Usamah untuk sembang tentang bagaimana keputusan nak buat ni antara Nabi dengan Aisyah ni. Okey. Maka fa'amma Usamah fa'asyara alaihi billadhi ya'lamu fi nafsihi minal wuddi lahum faqala Usamah ahluka ya Rasulullah wala na'lamu wallahi illa khaira. Maka kata Siti Aisyah,
Nabi tanya seorang-seorang, Usamah dengan Ali. Maka Nabi tanya Usamah, wahai Usamah, what is your opinion? Apa pendapat kamu? Ma ra'yuka? Apa pendapat kamu? Apa pandangan kamu, wahai Usamah? Cerita kat saya, cerita kat Nabi. Tak apa, Nabi nak dengar saja. Usamah rasa macam mana dalam kisah Nabi ni, dalam kisah saya ni? Nabi kata dalam kisah Nabi ni dengan isteri Nabi Aisyah ni, nak buat lagu mana? Perlukah berpisah? Ataupun macam mana? Cuba bagi tahu pandangan saya. Nabi tanya pendapat. Tuan-tuan, jawapan Usamah dia kata apa? Ya Rasulullah. Kata Usamah, faqala Usamah, ahluka ya Rasulullah, wala na'lamu wallahi illa khaira. Wahai Rasulullah, keluarga kamu ya Rasulullah, demi Allah saya bersumpah, saya tak tahu apapun melainkan semuanya baik belaka. Ini Usamah. Apa jawapan Usamah? Wahai Rasulullah, keluargamu wahai Rasulullah, ahlul bait, demi Allah saya tak pernah tahu apapun daripada keluarga kamu melainkan semuanya yang baik belaka. La na'lamu syai'an illa khaira. Saya tidak tahu apapun tentang keluarga Rasulullah melainkan semua yang saya tahu itu adalah baik belaka. Full stop. Usamah bagi satu jawapan yang orang kata apa, selamat, dan orang kata apa, tenanglah. Nabi dengan susah hati. Saya yakin dan percaya yang berkaitan dengan keluarga Nabi, isteri Nabi, pastinya baik. Sebab saya tak pernah dengar yang buruk langsung pada isteri Nabi, termasuk Siti Aisyah. Ini jawapan siapa? Usamah bin Zaid. Baik. Kemudian Nabi tanya Ali pula. Ali, apa pendapat Ali pula? Aisyah cerita. Ini saya baca je nah. Aisyah cerita. Aisyah kata apa? Wa amal Ali, sedangkan Ali pula, faqala, dia berkata, ni siapa abang ni? Siti Aisyah. Dengar nah, Siti Aisyah, bukan saya kata. Siti Aisyah kata. Ali pula, dia pula kata, pendapat Ali pula, faqala Ali berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai pesuruh Allah, lam yudayyiqillahu alaika. Percayalah ya Rasulullah, Allah Ta'ala tidak akan menyempitkan hidup Rasulullah. Allah tidak akan mensusahhatikan hidup Nabi. Mudayak ni kita cerita sebelum ni. Sempit. Maka kata Sayyidina Ali, wallahi demi Allah, lam yudayyiqillahu alaika. Demi Allah, Allah sekali-kali tidak akan menyempitkan hati Nabi. Allah sekali-kali tidak akan menyusahkan hati Nabi. Demi Allah, Allah tidak akan meresahkan Nabi. Percayalah. Ayat kedua pada Sayyidina Ali ni yang menyebabkan Siti Aisyah terasa hati. Apa ayat dia? Ingat nah? Ayat yang kedua yang akan keluar dari Sayyidina Ali inilah yang akan menyebabkan Siti Aisyah agak sedikit terasa hati. Bukan dia marah, dia terasa sikit. Orang kata apa? Orang utara kata, orang Melayu kata jauh hati. Dia tak marah, dia tak meluat, dia tak benci. Dia kasih sesama saudara, sesama Islam. Tetapi dia sedikit touch by his words. Sedikit terasa ya, sedikit orang kata berasa hati, orang lama kata kan. Apa ayat dia? Kata Ali, lam yudayyiqillahu alaika. Allah Ta'ala tidak akan menyempitkan hidup kamu ya Rasulullah. Mana tadi? Wan nisa'u siwaha kasir. Dan perempuan-perempuan, wan nisa'u, para wanita, siwaha, semisal, seperti nya, kasir, banyak. Ini yang sikit yang Siti Aisyah terasa. Bila Ali kata, ya Rasulullah, tak payah susah hatilah. Perempuan macam Siti Aisyah tu banyak. Orang perempuan, wanita yang macam Aisyah tu ramai lagi. Kata-kata ini menyebabkan Aisyah agak sedikit terguris. Tapi orang Syiah menggunakan kata-kata ini untuk merendahkan Aisyah. Sedangkan Aisyah tidak ada masalah dengan Sayyidina Ali. Bahkan dalam kita dah bincang di pusat tarbiyah Unais dulu ni, peristiwa perang Jamal, perang Siffin, masing-masing Aisyah sayang Ali, Ali sayang Aisyah sebagai ibu, sebagai anak kan. Ummul Mukminin ibu lah kan, ibu Ali lah, ibu kita kan. Masing-masing nak membela, tidak ada masalah pun sebenarnya. Cuma sedikit saja terasa hati sebab kes dia bermula lepas pada cerita ni. Kalau kita tuan-tuan bacalah hadis, kebanyakan ayat-ayat sebelum itu okey. Siti Aisyah ni tuan-tuan, ibu kita ni, kita kena tahu, dia sejenis satu orang wanita yang outspoken.
Salah dia kata salah, betul dia kata betul. Banyak hadis riwayat oleh Abu Hurairah yang ditegur oleh Siti Aisyah, banyak. Siti Aisyah kata rot balik ataupun dia tegur balik, dia kritik balik hadis riwayat oleh Abu Hurairah, banyak. Dikumpulkan dalam kitab pun cukup. Dia outspoken. So dia terasa sikit lah bila Sayyidina Ali kata macam tu. Usahawan atas talian, macam tu lah lebih kurang. Lebih kurang macam tu, betul. Bermaksud geng faham maksud tu. Betul. Maksud Ali macam tu lah. Maka bagi orang perempuan, ayat tu pedih. Kenapa nak kena macam tu? Wan nisa'u siwaha, perempuan yang macam dia kasir, ada banyak lagi kat Madinah ni ya Rasulullah. Jangan susah hati, jangan sempitkan hidup. Banyak lagi perempuan lain. Apa maksud Sayyidina Ali kata macam tu? Menjadi hadis ini menjadi polemik dalam kalangan para ahli ilmi, bahkan menjadi hujah dalam kalangan orang Syiah mengatakan Siti Aisyah itu teruk, dan menjadi hujah dalam kalangan orang-orang yang membenci Sayyidina Ali mengatakan Sayyidina Ali itu teruk. Jadi macam tu. Orang yang membenci Sayyidina Ali mengatakan Sayyidina Ali teruk sebab seolah-olah kata-kata Sayyidina Ali ini agar diceraikan Siti Aisyah. Maka dia berkritik Sayyidina Ali. Orang kata dapat point dekat depa. Golongan Syiah pula sebaliknya. Kita Ahlussunnah wal Jamaah yang duduk di tengah-tengah. Pendirian kita adalah apa? Wallahi demi Allah, Sayyidina Ali tidak pernah sekali-kali bermaksud agar Nabi menceraikan Aisyah. Okey, saya buktikan. Kerana kalam Ali di depan itu lam yudayyiqillahu alaika. Allah Ta'ala tidak akan menyempitkan hidup kamu ya Rasulullah. Jangan sempit, jangan semok kepala, itu bahasa utara, bahasa orang muda. Jangan susah hati, jangan serabut otak. Begitu. Banyak lagi perempuan lain. Bukan bermaksud Ali suruh cerai. Tetapi kata Ali, satu saja tuan-tuan. Tuan-tuan kena faham macam ni. Sayyidina Ali, dia sayang dekat Rasulullah ni over limit dah. Ingat macam tu nah. Kita Ahlussunnah wal Jamaah, akidah kita macam ni, itikad kita macam ni. Ali, dia punya sayang dia dekat Nabi over limit. Tak ada orang boleh lawan lah. Ialah Abu Bakar lah, tapi saya nak bagi bahasa mudah dah ni. Terlalu sayang dekat Nabi. Yalah, membesar dengan Nabi, sepupu Nabi. Sayang sungguh-sungguh dekat Nabi ni. Tuan-tuan baca dalam Syama'il Muhammadiyah bagaimana dia dengan Nabi bermanja, bergurau, kan? Rapat baik. Maka the main concern of Sayyidina Ali was, concern utama Sayyidina Ali adalah dia tidak mahu Nabi susah hati. Itu sahaja. Itu sahaja. Tidak terintah di hati dia untuk nak hasut agar cerai. Tidak. Cuma kalaulah perceraian itu mendatangkan kesenangan kepada hati Nabi, buatlah. Main concern of Sayyidina Ali adalah dia tak boleh tengok Nabi susah hati. Itu saja sebenarnya. Maka dia fikir kalau dengan perpisahan itu Nabi boleh tenang, dia tidak ada masalah. Sebab poin dia adalah Nabi. Dia sayang Nabi out of everything. Melebihi semuanya. Above all of everything. Hatta Aisyah, hatta bapa dia sendiri, dia utamakan Nabi dulu. Hatta diri dia sendiri. Bermaksud dia tak boleh tengok, tuan-tuan. Dia susah hati tengok Nabi susah hati. Dia serabut tengok Nabi serabut. Dia semak tengok Nabi semak. Dia tak boleh tengok. Maka dia kata, jangan susah hati ya Rasulullah. Kalau caranya untuk lepas-lepaslah. Itu Ali. Bermaksud, kita faham pada hadis ni, Ali tidak pernah berniat untuk suruh cerai. Tetapi niat utama Ali tak mau Nabi susah hati. Itu poin dia. Ini untuk kita jawab kepada golongan pengkritik Sayyidina Ali. Bila dia menggunakan hadis ini sebagai hujah untuk kritik Sayyidina Ali. Dan bila kita bela Ali, kita bukan Syiah. Kita bukan Syiah. Bila saya sebut Ali bagus, Sayyidina Ali bagus ni, kita bukan jadi Syiah pula. Ini masalah juga dengan orang paranoid ni. Bila orang puji Ali lebih, kita ni Syiah ni. Masalah juga. Hakikatnya begitulah. Sayyidina Ali memang bagus. Ya, dia sanggup susah dan senang bersama Nabi. Dia sayang Nabi out of everything, above all of everything, macam tu lah. All of me. Ada satu lagu orang putih kan. If all of me, I give all of you. Apa lagu putih tu kan. Terlalu sayang. Yang penting adalah
dia tak mau Nabi susah hati. Oh? Okey, tapi Aisyah biasalah perempuan. Perempuan ni dia satu perangai. Minta maaf saya sebutlah orang perempuan dalam ni kan. Dia dah tak boleh rasional dah bila dia dengar macam tu. Pasal Pak Ali nak kena kata macam tu Awak aku ni teruk sangat kau. Macam tu dia terasa sikit je. Dia pun faham Ali tak bermaksud macam tu. Cuma naluri wanita saya pun tak faham, tak pernah jadi perempuan. Tapi naluri wanita itu saya boleh faham sikit lah sebab saya psikologi, majoring saya dalam bidang pengkajian manusia dalam psikologi kaunseling dulu ni. Kami tahu lah, kami kaji perempuan, lelaki, orang tua, budak, semua kan kami kaji. So sedikit sebanyak saya faham lah. Bukan saya faham sebab saya pernah jadi perempuan, bukan, tapi saya faham sedikit sebanyak. Perempuan ada satu sifat tu yang dia tahu dia betul-betul, tetapi akan main satu tahap yang dia ketidakrasionalan dia itu menyebabkan dia terpejam mata saat dekat faktor itu. Siti Aisyah tahu Ali pun tidak berniat jahat, cuma kata-kata itu sedikit mengguris. Kata-kata itu sedikit mengguris dan dia terasa sungguh-sungguh, tuan-tuan. Perempuan sekali dia terguris, tuan-tuan, dia kan ingat sampai kiamat tu. Sebab tu ada sahabat tanya semalam, kenapa selepas peristiwa tu nampak Ali dengan Aisyah, bukan nampak Aisyah macam tak apa nak ngam. Dia terasa dengan kalimat itu. Kalimat apa? Wan nisa'u siwaha kasirun. Perempuan yang seperti Aisyah itu ramai lagi. Dia terasa sikit dengan ayat tu. Maka dia jauh hati. Bukan dia marah dah, dia jauh hati, itu saja. Adapun tidak berlaku pertelingkahan apa pun, tidak berlaku benci-membenci sama mereka, tidak ada. Okey, cuma terasa sikit, yes. Memang tuan-tuan bacalah hadis yang lain, banyak riwayat bila Aisyah sebut tentang Nabi. Masa Nabi sakit kan, di sisi Nabi ada beberapa sahabat, Aisyah sebut nama. Tapi bila dekat Sayyidina Ali, Aisyah kata dengan lelaki tu Ali lah. Tapi Aisyah tak sebut nama, dia terasa sikit lah. Cuma dalam kita nak mengkongsi ilmu ni, saya cerita lah kan, kenapa jadi polemik, part mana jadi polemik dan bagaimana kita nak menjawabnya. Lepas ni tuan-tuan ada jumpa dengan kawan-kawan yang paranoid, yang ekstrim mengutuk Sayyidina Ali. Saya tak tahu lah dia tu mazhab apa. Kalau kita ahli sunnah wal jamaah pun kita janganlah kutuk Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pun ahli sunnah wal jamaah. Maka kita tak faham ni mazhab apa. Tegak dia. Dan bagi golongan yang sayang Sayyidina Ali, ini tegak dia juga. Jangan gunakan hadis untuk kepentingan dia sendiri. Okay, kita duduk di tengah-tengah dan nilai secara profesional dan neutral. InsyaAllah. Okay. Apa bukti yang lain saya tambah sikit lagi. Kata-kata Sayyidina Ali tak habis di situ, tuan-tuan. Ada sambungan. Apa kata Sayyidina Ali? Wan nisa'u siwaha kasirun. Perempuan yang seperti Aisyah tu dah ramai lagi. Tapi Nabi Ali sambung lah. Okey. Sambungan Sayyidina Ali inilah yang menyebabkan Siti Aisyah selamat. Itu nak kata Nabi Ali pun sayang Siti Aisyah sebagai ibu kita. Sebab sambungan kata-kata Sayyidina Ali inilah yang menyebabkan Siti Aisyah terselamat, terbela. Iaitu apa? Kata Sayyidina Ali, mana? Wasalil jariyah. Wahai Rasulullah, macam inilah. Sekarang ni macam ni. Kami pun tidak ada apa-apa yang boleh kami bagi tahu. Nak menilai Aisyah, kami pun tidak ada. Ali tak kutuk Aisyah. Ali tak kata Aisyah jahat dah. Ali cuma kata perempuan lain macam Aisyah ramai lagi. Betul lah, ramai perempuan ni baik-baik di Madinah zaman tu kan, para sahabat, para sahabiah. Cuma Ali tak kutuk Siti Aisyah apa-apa. Cuma Ali cuma kata lepas tu, ya Rasulullah, wasalil jariyah. Tanya jariyah. Jariyah ni qadam, pembantu. Tanya lah ni Rasulullah macam ni lah. Orang yang paling kenal Aisyah adalah pembantu dia. Jariyah, pembantu dia. Wasalil jariyah. Tasduqka. Dia akan beritahu yang benar sahaja. Sebab pembantu dia lah yang paling rapat dengan dia. Sebab tu orang kata kalau nak tahu PL menteri, tanya driver dia. Driver dia lah yang paling tahu. Driver dia yang paling tahu kan. Menteri tu macam mana kan. Maka kata Sayyidina Ali, orang yang paling tahu dalam hal ini adalah jariyah, khadam Siti Aisyah, pembantu Siti Aisyah. Orang lain tak tahu. Tanyalah dia. Dia mungkin lagi tahu bab ni. Nampak tak? Ali memberikan jawapan dan solution. Baik Sayyidina Ali. Dia kata, tanya lah ni ya Rasulullah, saya dah beri cadangan.
Jangan tanya kami. Kami mungkin bernilai ikut jauh ya. Tanya jariah dia, tanya kadam dia, tanya pembantu dia. Apa pandangan dia terhadap Aisyah? So Nabi akan dapat jawapan yang benar. Kerana apa? Jariah dia pasti bercakap benar. Maka fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Barirah. Maka Nabi pun panggil Barirah. Nabi panggil Barirah, iaitu pembantu Aisyah. Satu segi apa? Nabi terima pandangan para sahabat. Akhlak yang cukup baik daripada seorang Nabi dan Rasul dan kekasih Allah. Kalau lah orang lain tuan, tak tahulah kalau kita lah. Hang tak tahu kau ni Nabi. Siapa aku nak dengar cakap hang tu menantu ya. Tak. Nabi tidak begitu. Nabi dengar pandangan menantu, umat dia, adik sepupu dia. Nabi seorang Nabi, Rasul kekasih Allah. Nabi still mendengar pandangan anak-anak muda. Usamah dan Ali, dua orang anak muda. So Nabi pemimpin, Rasul, orang syekhah, orang tua-tua. Mendengar pandangan anak muda. Wahai orang-orang tua-tua, sekali-sekala bukalah telinga dan hati, dengarlah pandangan dan suara hati anak muda. Kerana apa? Itu sunnahnya. Nabi dengar pandangan anak muda. Meskipun dalam hal rumah tangga. Fada'a Rasulullah, Nabi pun panggil. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Barirah. Nabi pun panggil Barirah mai. Bermaksud kes ni dah jadi serius. Nabi panggil seorang-seorang Nabi nak siasat kan. Bukan Nabi panggil Barirah. Wahai Barirah mai sat. Faqala ya Barirah. Kata Nabi, wahai Barirah. Ya Barirah, hal ra'aiti fiha syai'an yuribuki. Saya ulang, Nabi kata, wahai Barirah, ya Barirah, hal ra'aiti fiha syai'an yuribuki. Wahai Barirah, hal ra'aiti fiha syai'an. Apakah engkau melihat kepadanya itu sesuatu? Itu terjemah zahir dia lah. Wahai Barirah, ada tak something yang hang perhati daripada Aisyah ini? Yang pelik-pelik, yang tak apa elok. Bukan tak apa elok, sesuatu yang mencurigakan. Pasal dia kata kat sini, Yuri buka. Wahai Barirah, aku nak tanya hang ni. Nabi kata, wahai Barirah, Nabi nak tanya ni. Wahai Barirah ni siapa? Pembantu Aisyah. Nama dia apa? Barirah. Dia pembantu Sayyidina Abu Bakar dulu. Khadam keluarga Sayyidina Abu Bakar. Kemudian bagi jadi khadam pada Aisyah pula. Nama dia apa? Barirah. Maka Nabi tanya Barirah, wahai Barirah, ada tak sesuatu hal ra'aiti fiha syai'an ma yuribuki? Ada tak sesuatu yang hang lihat pada Aisyah ni sepanjang hang jaga dia, mengasuh dia daripada kecil, membantu keluarga dia, kemudian jadi membantu dia pula. Ada tak sesuatu yang pada diri dia ni? Sesuatu lah, something, anything lah nak share, Nabi tanya. Maka tuan-tuan, jawapan Barirah ini tuan-tuan, dia memberikan satu, orang kata, semangat baru dekat Nabi, ataupun menjadi satu, orang kata, poin besar dekat Nabi yang orang kata membuka satu lembaran baru di dalam penyiasatan Nabi ini. Membuka satu level baru dalam penyiasatan Nabi ini. Apakah jawapan Barirah itu? Kita nantikan pada episod yang ketiga, insya-Allah. Nantikan apakah jawapan Barirah terhadap soalan Nabi itu, insya-Allah. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.